Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang sekali lagi kepada semua adik-adik, boys and girls, wherever you are. I wish you guys sentiasa sihat, semua adik-adik pelajar semua sihat di mana pun berada bersama keluarga. Didoakan semua baik-baik sahaja. Sebelum cikgu memulakan kelas hari ini, sesiapa sahaja yang sedang menonton video ini, jika sudi bolehlah subscribe channel ini, Educo Education, dan bolehlah share kepada kawan-kawan semua untuk kita sama-sama berkongsi ilmu di platform ini, YouTube. Okay? Jadi kita akan meneruskan pembelajaran kita di dalam Kimia tingkatan 4 bab 3. Jadi di dalam pembelajaran sebelum ini kita telah pun mengetahui bagaimana untuk mendapatkan bilangan zarah daripada bilangan mol, ataupun sebaliknya kita kena darabkan dengan pemalar Avogadro untuk mendapatkan bilangan zarah. Tadi bilangan mol didarabkan dengan pemalar Avogadro untuk mendapatkan bilangan zarah, dan dibahagikan dengan pemalar Avogadro untuk mendapatkan bilangan mol. Dan untuk mendapatkan bilangan jisim daripada bilangan mol, kita darabkan dengan jisim molar, ya. Dan sebaliknya kita bahagikan dengan jisim molar. Sebelum ini kita telah pelajari, ya adik-adik, dan kelas yang sebelum ini sahaja, sebelum kelas yang sekarang ini, kita telah pun mempelajari bagaimana untuk mendapatkan isi padu gas daripada bilangan mol, ataupun sebaliknya, bagaimana nak mendapatkan bilangan mol daripada isi padu gas, ya. So, pada hari ini kita akan cuba untuk menghubung kait, ya, hubung kait antara bilangan mol dengan bilangan zarah, okey, jisim, bahan dan isi padu gas. Okey. So, nampak tak di sini? Nampak tak? Hubung kait, dia cakapkan hubung kait antara bilangan mol. Bilangan mol dengan bilangan zarah, jisim bahan dan juga isi padu gas. Maksudnya di sini, kalau kita perasan, sebenarnya di sini titik tengah dia adalah bilangan mol ni, okey? Titik tengah dia, cikgu lukis dulu. Titik tengah dia adalah ini, ya. Inilah bilangan mol ini. Nanti bila kita buat contoh ni, adik-adik akan lebih faham lah apa yang cikgu maksudkan titik tengah ni, ya. Ataupun sebab katakanlah daripada bilangan zarah kita nak dapat bilangan jisim, kita kena tukar pergi bilangan mol dulu, ya. Sorry. Daripada bilangan zarah nak dapat jisim, kita kena tukar pergi bilangan mol terlebih dahulu. Ataupun daripada jisim yang dibekalkan dalam soalan itu nak dapat isi padu gas, kita kena tukarkan dengan bilangan mol. Okey, begitu juga kalau nak dapatkan jisim daripada isi padu gas, kita kena tukar dengan bilangan mol. Faham tak? So, nanti kita buat contoh lagi lah, kita faham kan? Okey, boleh? Jadi, kita teruskan dengan contoh ini, ya. Contoh. Okey, contoh 12 dan juga 13 ini menunjukkan fungsi bilangan mol sebagai perantaraan, ya, perantaraan, ya, titik tengah ataupun perantaraan ni. Sebab kita nak dapat sesuatu, kita kena tukar pergi bilangan mol terlebih dahulu. Okey. Contoh 12 dan 13 menunjukkan fungsi bilangan mol sebagai apa? Perantaraan untuk menukar daripada satu kuantiti ke kuantiti lain. Okey, boleh? So, dia bagi contoh dekat sini, contoh 12. Berapakah isi padu bagi 26.4 gram karbon dioksida pada keadaan bilik, ya? Pada keadaan bilik. Berapakah isi padu bagi 26.4 gram karbon dioksida pada keadaan bilik? So, dia cakapkan sini kan, keadaan bilik. Dan juga turut dibekalkan adalah jisim atom relatif ataupun JAR bagi karbon, iaitu 12. Oksigen berapa JAR dia? 16. Dan kan tadi dia cakap keadaan bilik. Jadi isi padu molar pada keadaan bilik adalah 24 densiliter padu per mol, ya, pada keadaan bilik. Sebab dia dah cakap dekat soalan ni, keadaan bilik. Okey. Sekarang kita dah pun baca soalan ni. Okey, kita dah baca, kita dah tahu apa-apa nilai yang dibekalkan dekat sini. So, kita teruskan menganalisis soalan ini. Okey. So, daripada soalan ini kita telah mendapat tahu tentang jisim
jisim bagi karbon dioksida ini adalah 26.4 gram. Okey. Jisimnya adalah 26.4 gram. Okey. Apa lagi yang dia bekalkan? Dia bekalkan tadi jisim atom relatif bagi karbon dan juga jisim atom relatif bagi oksigen iaitu 16. So, secara automatiknya kita akan dapat nanti dia punya kita akan dapat nanti dia punya JMR ataupun jisim molekul relatif. Sebab kalau kita dah tahu dia punya JAR ataupun jisim atom relatif, makanya kita pun akan tahulah dia punya jisim molekul relatif kan. Adik-adik. So, okay, kita dah boleh tahu dia punya jisim atom relatif. And then kita juga turut dibekalkan dengan isi padu molar iaitu 24 densitometer padu per mol. Okay. Jadi dia ada dua langkah dekat sini ya. Okay. Sekarang langkah pertama, tadi kan dia cakap bilangan mol tu adalah perantara. So kita kena tukarkan daripada jisim ini, kita kena dapatkan bilangan mol. Jadi untuk mendapatkan bilangan mol daripada jisim ini, kita kena bahagikan jisim ini dengan jisim molar. Okey, itu langkah pertama. Okey. So cikgu tukar color kejap. Okey. Langkah kedua, bilangan mol yang kita dapat tu tadi, ya, bilangan mol yang kita dapat itu kita kena darabkan dengan isi padu molar untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan isi padu gas pada keadaan bilik. Okey, itu adalah langkah kedua. Okey, mari kita lihat langkah-langkah ini ya. Mari kita lihat. Pertama tadi, langkah pertama, okey. Kita sebelum langkah pertama ni tadi, cikgu tadi kan dia bekalkan jisim atom relatif. So daripada jisim atom relatif ni, kita boleh tahu dia punya jisim molekul relatif. Jadi, jisim molekul relatif bagi karbon dioksida ini adalah hasil tambah semua jisim atom relatif di dalam ini. Jadi 12 ni apa? Jisim atom relatif bagi karbon. So 12 tambah dengan 2 darab 2 ni daripada mana? Ada 2 atom oksigen kat sini. Okey, jadi 2 darab 16. 16 ni apa benda? 16 ni adalah jisim atom relatif bagi oksigen. Okey. So kita dapatlah dia punya JMR ataupun jisim atom relatif bagi karbon dioksida iaitu berapa? 44. Okey. So, okey, kita dah tahu dia punya jisim molekul relatif. Sekarang so kita dah tahu dia punya jisim atom relatif dia adalah 44. Makanya jisim atom relatifnya kita dah tahu jisim molekul relatifnya adalah 44. Makanya jisim molar bagi karbon dioksida juga adalah 44 gram per mol. Okey. Sekarang kita nak tahu dia punya bilangan mol bagi karbon dioksida. Jadi bilangan mol itu adalah jisim bahagi dengan jisim molar. Berapakah jisimnya tadi yang dibekalkan? 26.4. So 26.4 bahagi dengan jisim molar berapa? 44 gram per mol. Okey. So kira-kira 26.4 bagi dengan 44 gram per mol dapatlah 0.6 mol. Okey, itu baru langkah pertama. Sekarang langkah kedua, kita nak dapat dia punya isi padu gas pada keadaan bilik. Kita kena darabkan bilangan mol ini dengan isi padu molar. Okey. Sekarang isi padu karbon dioksida ataupun CO2 adalah bilangan mol darabkan dengan isi padu molar. Sekarang berapakah tadi bilangan molnya? Okey, bilangan molnya adalah 0.6 mol. So 0.6 mol darabkan dengan isi padu molar. Isi padu molar dia dekat
keadaan bilik adalah 24 desimeter padu per mol. Kira dapatlah 14.4 desimeter padu. Okey. Jadi kesimpulannya di sini jawapannya adalah jadi 26.4 gram gas karbon dioksida CO2 menempati isi padu 14.4 desimeter 14.4 desimeter pada keadaan bilik. Okey, itu tadi contoh yang ke-12. Dapat? So, okey, boleh repeat video ni balik ya. Tarik kat tu time dia tu kan, dekat masa dia tu, tarik dan ulang sekali lagi kalau tak faham. Ataupun cuba buat lagi. Cuba adik-adik pun sambil-sambil ni cuba buat. Okey. Walaupun ni contoh tapi cuba buat tanpa melihat contoh ni. Okey. So, soalan yang seterusnya, contoh ke-13. Dia punya soalan macam ni. Berapakah bilangan molekul yang terdapat di dalam 672 cm padu? Okey, nampak ya? Sini cm padu ya, dia cakap. Okey, berapakah bilangan molekul yang terdapat di dalam 672 cm padu. Cm padu, ingat ya, gas hidrogen pada STP. Okey. Apa itu STP? Suhu dan tekanan piawai. Okey. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya standard temperature and pressure. Okey. Jadi dibekalkan di sini ada pemalar Avogadro sekali ya, iaitu 6.02 darab dengan 10 kuasa 23 per mol. Dan juga dia bagi isi padu molar di dalam pada STP ini. Isi padu molar pada STP ini iaitu 22.4 desimeter padu per mol. Okey, sekarang kita analisiskan soalan. Sebenarnya sambil kita baca soalan tadi tu kita dah pun membuat analisis sebenarnya. Tapi kita lihat di sini analisis untuk membuat langkahnya. Okey. Okey, seperti mana yang dikatakan tadi, kita kena menukarkannya dulu kepada bilangan mol ya, bilangan mol. So, yang dibekalkan dekat sini adalah isi padu gas. Berapa? 672 cm padu. Ingat ya, cm padu. Okey. So, untuk nak dapatkan bilangan mol daripada isi padu gas ini, kita kena bahagikan dengan isi padu molar. Okey. Isi padu molar kita dah tahu dah berapa kan? Iaitu 22.4 desimeter padu per mol. Okey. Itu adalah langkah yang pertama. Okey, tukar color dulu. So, lepas kita dapat bilangan mol itu, kita akan darab dengan, ingat tak lagu tu? Bilangan mol darab pemalar Avogadro dapat bilangan zarah. Bilangan zarah dalam konteks ini adalah bilangan molekul. Okey. So, ini adalah langkah kedua. Nampak tak? Langkah pertama, kita kena tukar terlebih dahulu isi padu ni kepada, kita kena cari terlebih dahulu bilangan mol daripada isi padu ini. Isi padu gas ini. Dengan cara membahagikan isi padu gas ini dengan isi padu molar. Okey. So, kita pergi kepada langkah yang pertama. Bilangan mol gas hidrogen adalah isi padu bahagikan dengan isi padu molar. So, berapakah tadi isi padunya? 672 cm padu. Okey. 672 cm padu. Okey. Sekarang bahagikan dengan 22.4 sepatutnya desimeter padu kan? Tetapi okey, 1 desimeter padu sama dengan 1000 cm padu. So, kita nak samakan, kita nak standardkan dia punya unit. So, kita kena darabkan dengan 1000 dekat bawah ni, okey? Sebab kita nak tukar desimeter padu tadi kepada sentimeter padu. So, 672 cm padu bahagi dengan 22.4 darab dengan 1000 cm padu per mol, dapatlah kira-kira 0.03 mol. Okey. Sekarang kita dah dapat bilangan mol. Okey.
Boleh? Yes. Langkah yang kedua adalah kita nak cari bilangan molekul. Okey. Ataupun bilangan zarah ada sini. So, daripada bilangan mol kita nak cari bilangan molekul. So, bilangan molekul hidrogen adalah bilangan mol darab dengan pemalar Avogadro. So, bilangan mol dia berapa? 0.03 mol. Okey, darab dengan pemalar Avogadro berapa? 6.02 darab dengan 10 kuasa 23 per mol. Kira-kira dapatlah 1.806 darab dengan 10 kuasa 22 molekul. Okey. Jadi 672 cm padu gas hidrogen pada STP ataupun suhu dan juga tekanan piawai mengandungi berapa molekul? Mengandungi 1.806 darab dengan 10 kuasa 22 molekul. Okey, boleh? So, ingat kata cikgu ni kat sini, cikgu ni cakap, Nandini, awak perlu menentukan bilangan mol sesuatu bahan sebelum menentukan bilangan zarah, jisim ataupun isi padu gas yang dikehendaki. Okey. Nandini ni kita semualah ya. Dalam konteks ni semua pelajar, termasuk semualah sesiapa pun yang membaca ini. Awak perlu menentukan bilangan mol. Okey, kita kena menentukan bilangan mol terlebih dahulu sebelum menentukan bilangan zarah, jisim atau isi padu gas yang dikehendaki. Okey, boleh? So, boleh cuba buat aktiviti-aktiviti yang lain ini. Dan cikgu berharap dan berdoa semuanya dipermudahkan untuk memahami persoalan-persoalan ini. Dan all the best to you guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi di dalam pembelajaran yang seterusnya.